Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi kita pada hari ini dalam forum Hal Ehwal Remaja. Baiklah, tajuk yang akan kita kupas pada hari ini ialah berkenaan dengan masalah gangguan seksual dalam kalangan remaja. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan barisan panel yang akan mengupas isu kita pada hari ini. Jadi baiklah, di sebelah kanan saya saudara panel pertama iaitu saudara yang manis lagi tampan, saudara Muhammad Khalid bin Nasruddin. Manakala di sebelah hujung sana pula saudari yang anggun lagi menawan, saudari Nur Atirah binti Ismail. Jadi pada hari ini kita akan mengulas dengan lebih terperinci berkaitan dengan masalah atau isu gangguan seksual dalam kalangan remaja. Jika kita lihat pada hari ini, isu atau masalah gangguan seksual dalam kalangan remaja semakin hangat diperkatakan saban tahun, dan isu ini juga menunjukkan peningkatan sabang tahun yang semakin mendadak. Jadi pada hari ini kita akan mengulas dan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan punca-punca, jenis-jenis dan cara menangani masalah ini. Baiklah, soalan saya kepada panel yang pertama. Soalan saya, apakah sebenarnya fenomena gangguan seksual yang melanda negara kita pada hari ini dan sejauh manakah isu ini mempengaruhi institusi negara kita? Terima kasih saudari moderator pada hari ini. Fenomena gangguan seksual di negara kita merupakan satu isu yang amat serius kerana ia melibatkan perilaku yang tidak diingini oleh masyarakat kita dalam bentuk fizikal, lisan atau isyarat seksual. Ia juga dapat menjejaskan maruah terhadap individu yang terkena gangguan seksual tersebut. Ianya biasa berlaku di sekolah, di rumah, di tempat awam, dan sebenarnya isu gangguan seksual ni boleh berlaku di mana-mana. Isu ini berlaku kepada semua peringkat masyarakat. Ianya tidak mengira umur, jenis kaum, latar belakang sosial orang tersebut. Semua orang mungkin akan terkena gangguan seksual. Di Malaysia, kes-kes gangguan seksual ini mendapat perhatian para media. Kerana pada zaman sekarang, zaman media sosial, ramai orang yang berani untuk tampilkan diri mengatakan bahawa mereka telah terkena dan melaporkan kepada polis. Kalau kita lihat dengan lebih lanjut, undang-undang dan keselamatan sosial di negara kita, ianya telah diambil tindakan dengan lebih tegas pada tahun 2022 dengan kerajaan memperkenalkan Akta Gangguan Seksual 2021 bagi melindungi mangsa-mangsa yang terkena gangguan seksual tersebut. Walaupun ada undang-undang, penguatkuasaan dan kesedaran masyarakat masih perlu diperkuatkuasakan supaya semua orang ingat tentang bahayanya gangguan seksual. Pada bidang ekonomi, gangguan seksual ini boleh berlaku di
tempat kerja dan ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Kerana orang yang orang yang terkena gangguan seksual ini mungkin, bukan mungkin lagi, ianya akan menjadi titik hitam dalam hidup individu yang terkena gangguan seksual. Kesan kepada individu yang terkena gangguan seksual di tempat kerja, ianya dapat menghilangkan fokus seseorang itu kerana ianya akan membuat seseorang itu berasa takut untuk melakukan kerja, dan orang tersebut akan hilang motivasi dalam kehidupan mereka. Okey, dalam kesejahteraan sosial dan keluarga, gangguan seksual juga dapat memberi impak kepada keluarga mangsa. Ianya seperti keluarga mangsa akan malu terhadap mangsa, akan menjauhkan diri daripada mangsa, akan membuat mangsa. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama atas pencerahan yang sangat jelas dan menarik itu tadi. Baiklah, saya akan mengemukakan soalan yang kedua kepada saudari panel kedua. Soalan saya, apakah jenis-jenis dan contoh gangguan seksual yang berlaku dalam kalangan remaja pada masa kini? Terima kasih kepada saudari moderator. Gangguan seksual boleh terjadi dalam pelbagai cara, termasuklah secara fizikal, yang mana dia membabitkan sentuhan, pelukan dan urutan yang tidak diingini dan tidak bersesuaian. Memicit atau menggosok tubuh badan mangsa dan sengaja berdiri dekat dengan mangsa. Yang kedua, secara lisan. Memanggil mangsa dengan kata-kata yang tidak sesuai seperti seksi, baby atau sayang. Dia boleh juga terjadi apabila seseorang itu membuat lawak yang berunsurkan lucah. Yang ketiga, gangguan seksual boleh juga terjadi dengan cara bukan lisan, seperti menghantar mesej lucah, gambar atau video pornografi. Selain itu, menunjukkan bahasa isyarat yang berunsurkan seksual. Baiklah, yang keempat, secara visual. Secara visual ni merangkumi memandang mangsa dengan cara seksual dan membuat isyarat yang tidak sesuai. Selain itu, menunjukkan bahan pornografi kepada mangsa. Pelaku juga sering menunjukkan tubuh badan kepada mangsa. Yang kelima, gangguan seksual boleh juga terjadi dari segi psikologi, yang mana sebagai contoh jemputan sosial yang tidak diingini berulang-ulang dan tekanan untuk bertemu atau intimidasi secara fizikal. Perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi, jika terjadi kepada remaja zaman kini, remaja-remaja boleh juga melaporkan kepada pihak berwajib supaya perkara tersebut tidak akan terjadi. Begitulah ulasan saya sebentar tadi. Saya serahkan kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari panel yang kedua atas ulasan yang sangat jelas dan sangat menarik itu tadi. Jadi, kita akan meneruskan sesi forum kita pada hari ini dengan soalan yang ketiga. Jadi, soalan yang ketiga ini saya akan serahkan dan akan dikupas dengan lebih lanjut oleh panel yang pertama.
Jadi soalan saya, apakah sebenarnya punca-punca gangguan seksual dalam kalangan remaja pada masa kini? Okey, terima kasih saudari moderator. Punca-punca gangguan seksual terhadap remaja pada zaman kini. Gangguan seksual dalam kalangan remaja mempunyai pelbagai punca-punca yang dapat kita lihat. Antara faktor-faktornya ialah peribadi yang terkena, keluarga dan sosial dalam hidup individu tersebut. Antara faktor utama adalah pengaruh media sosial. Pada zaman kini sangat berbahaya. Pada zaman sekarang, internet boleh diakses di mana-mana platform sahaja, termasuk pornografi dan budaya hyperseksual yang mudah didapati di platform media sosial, antaranya Twitter, Google dan TikTok. Di platform media sosial, ianya terdapat banyak dan ianya menunjukkan seperti ianya menggalakkan para remaja ini untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang saya sebutkan ialah perkara negatif. Seperti mereka akan melakukan aksi apa yang mereka lihat di sesuatu platform media sosial. Dan punca dia juga merupakan dari segi pendidikan di sekolah yang tidak efektif. Ramai remaja di sekolah tidak mendapatkan pencerahan tentang pendidikan seksual yang tepat dan komprehensif di sekolah. Ini menyebabkan mereka kurang memahami sempadan peribadi. Ianya dapat memberi kesan gangguan seksual yang mengakibatkan tingkah laku yang salah. Selain itu, kurangnya pengawasan ibu bapa. Ianya berlaku kerana keluarga pada zaman kini sibuk mencari duit dan melupakan keluarga yang tercinta. Kurangnya pengawasan atau komunikasi yang baik antara kedua-dua pihak, iaitu pihak ibu bapa dan anak-anak mengenai isu seksualiti, ianya menyebabkan remaja cenderung mendapatkan maklumat dari sumber yang tidak sah, tidak betul dan tidak bermanfaat. Seterusnya, tekanan daripada rakan sebaya. Remaja sering terdedah kepada tekanan rakan sebaya yang menyokong budaya seksual yang bebas. Seperti suatu kisah yang tidak ditulis dan ada beberapa di sekolah yang pernah saya dengar tentang 3 budak sekolah tidak masuk sekolah dan mempunyai pasangan, membawa pasangan mereka bercuti. Ketidakmatangan emosi juga menyebabkan mereka sukar membezakan antara tingkah laku yang baik dan yang jahat. Ketidakmatangan remaja ini berkait dalam isu pendidikan yang saya ceritakan tadi kerana mereka tidak mendapatkan maklumat yang tepat semasa berada di sekolah. Akhir sekali, pada pendapat saya, kesemua faktor ini menunjukkan bahawa pendekatan menyeluruh
diperlukan untuk menangani isu gangguan seksual dalam kalangan remaja, termasuk pendidikan yang berterusan, penguatkuasaan undang-undang serta kesedaran sosial yang lebih mendalam. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara panel pertama atas ulasan yang sangat jelas dan sangat padat itu tadi. Jadi, saya akan teruskan sesi forum kita pada hari ini dengan soalan yang terakhir yang saya akan kemukakan kepada panel kedua. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara menangani masalah atau isu gangguan seksual dalam kalangan remaja pada masa kini? Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang sangat menarik. Baiklah, cara-cara mengatasi gangguan seksual dalam kalangan remaja. Yang pertama, bimbingan daripada ibu bapa sejak kecil. Ibu bapa perlulah memperkenalkan anak-anak tentang anggota sulit masing-masing agar anak-anak dapat mempunyai hak ke atasnya. Ibu bapa juga perlulah menjadi seorang yang boleh dipercayai supaya anak-anak dapat meluahkan rahsia dengan selesa. Seterusnya, berpakaian sopan. Kita hendaklah memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian seperti yang disyariatkan dalam Islam. Dengan menutup aurat, gangguan seksual daripada orang yang bernafsu dapat dielakkan. Yang ketiga, berkawan dengan sihat. Kita mestilah mencari kawan yang boleh dipercayai dan menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang keempat, mempelajari seni bela diri. Mempelajari seni bela diri dapat mempertahankan diri daripada keganasan dan gangguan seksual. Contohnya, silat dan taekwondo. Yang kelima pula, berani mengatakan tidak. Katakan tidak apabila berhadapan dengan situasi yang tidak diingini supaya mereka tidak mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Dan akhir sekali, elakkan menyimpan rahsia. Laporkan kepada keluarga atau kenalan rapat apabila terjadinya gangguan seksual pada diri kita. Menyimpan rahsia tidak dapat menyelesaikan apa-apa masalah dan makin membuat kesihatan mental kita makin teruk. Jadi, kepada remaja-remaja di luar sana yang mengalami gangguan seksual, perlulah segera melaporkan kepada orang terdekat supaya tidak mengalami gangguan emosi dan gangguan belajar. Itu sahaja. Saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua atas ulasan yang sangat berinformatif itu tadi. Berdasarkan penerangan dan penjelasan daripada kedua-dua panel kita pada hari ini, bolehlah saya simpulkan di sini bahawa isu gangguan seksual dalam kalangan remaja di negara kita telah mencapai tahap yang serius dan memerlukan perhatian yang penuh. Jadi dalam hal ini, semua lapisan masyarakat perlulah memberikan perhatian yang penuh terhadap isu ini agar tidak berlanjutan dan tidak menjadi lebih parah. Jadi, dalam hal ini, seluruh rakyat Malaysia, seluruh lapisan masyarakat perlulah memberikan perhatian yang penuh agar pembelaan yang sewajarnya dapat diberikan kepada mangsa-mangsa yang mengalami ataupun yang terkena dengan gangguan seksual ini. Jadi, setakat itu dululah forum kami pada hari ini. Tuailah padi antara masak, besok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, besok jangan rindu-rinduan. Baiklah, sekian dulu.
forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.